Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Sabri dari kumpulan 5. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan isu dan cabaran Malaysia untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Jadi kumpulan saya iaitu kumpulan 5 terdiri daripada Muhammad Azrizal bin Azman, yang kedua ialah Muhammad Alif bin Zainul Abidin, yang ketiga ialah Zulhafiz bin Jamari, yang keempat ialah Nur Kiasatina Syafia binti Ahmad Khairi, dan yang terakhir sekali ialah saya iaitu Muhammad Faris bin Muhammad Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azrizal bin Azman, dan saya akan ceritakan tentang pengenalan isu dan cabaran Malaysia untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Yang pertama, sukan ditafsir sebagai aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan banyak lagi. Seterusnya, sukan seperti bola sepak, sepak takraw, olahraga, badminton, berbasikal, hoki dan lain-lain memerlukan semangat kesukanan yang tinggi supaya boleh melahirkan atlet-atlet baharu untuk mewakili Malaysia. Namun, pada masa kini, penurunan prestasi secara drastik para atlet yang mewakili Malaysia telah menimbulkan isu dan persoalan mengapa atlet Malaysia sukar untuk menjadi seperti atlet-atlet yang berada di negara lain. Ia merupakan satu cabaran untuk negara Malaysia melahirkan atlet yang mampu untuk ke peringkat antarabangsa. Seterusnya menceritakan tentang objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti isu dan cabaran pelbagai pihak untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Yang kedua, untuk menganalisis kaedah atau cara bagi menangani permasalahan negara Malaysia. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk mengetahui punca-punca mengapa negara Malaysia tidak dapat melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif bin Zainul Abidin dari kelas RSR 133E yang bernomor metrik 2020603948. So, saya akan membincangkan tentang isu negara Malaysia dalam melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. So, isu yang pertama adalah kekurangan pelapis baharu ataupun pelapis-pelapis di negara kita. So, disebabkan ini negara kita ketandusan atlet-atlet bertaraf antarabangsa. Meskipun negara kita ada iaitu contohnya seperti Datuk Lee Chong Wei, tetapi kita tidak ada pelapis-pelapis untuk mewarisi pencapaian wira-wira negara kita seperti Datuk Lee Chong Wei. So, dalam isu kekurangan pelapis atlet baru ini, kita kena kenali dulu siapakah pelapis-pelapis yang kita ingin cari ini. So, pelapis-pelapis atlet baru ini adalah mereka atlet-atlet muda yang golongan usianya dalam mungkin 15 tahun, minimum 15 tahun hingga 21 tahun. Itu adalah range ataupun dalam kadar itu, usianya dalam kadar itu. So, itu yang dinamakan sebagai atlet-atlet ataupun pelapis-pelapis yang kita perlu cari. So, itulah mereka, iaitu atlet-atlet muda ataupun pelapis-pelapis, iaitu kita boleh menggolongkan juga mereka ini seperti harapan sesebuah negara di masa akan datang. So, kenapa Malaysia tidak berjaya untuk mencari ataupun melahirkan atlet-atlet bertaraf antarabangsa di dalam isu kekurangan pelapis? Iaitu yang pertama, Malaysia tidak mengambil langkah awal. Langkah awal maksudnya tidak bersedia dengan lebih teliti daripada awal lagi. So, yang kedua adalah sebab tidak didedahkan kepada atlet-atlet golongan muda ini sejak mereka awal usia. Dan yang ketiga adalah atlet-atlet golongan muda ini tiada pembimbing ataupun tiada guideline untuk mereka menuju ke jalan yang mereka inginkan. So, bagaimana dan contoh untuk kita menandingi masalah ataupun isu pada ingin mencari pelapis-pelapis baru ini? So, yang pertama,
kita mestilah mendedahkan perkara-perkara sebegini sejak awal usia lagi. Maksudnya kita boleh melakukan kempen ataupun memberikan mereka maklumat-maklumat tentang sebegini, perkara sebegini. So dengan begini mereka akan tahu jalan apa yang mereka akan lalui dan apa matlamat utama mereka, iaitu untuk mewarisi atlet-atlet lama yang telah pun meraih kejayaan seperti kejayaan antarabangsa, iaitu contoh Datuk Lee Chong Wei. So, dan cara yang kedua adalah membimbing atlet-atlet tersebut. Okay? Seperti mana masalahnya ialah tidak membimbing mereka. Jadi kita perlu membimbing mereka sejak awal. Maksudnya mereka akan tidak tergopoh ataupun terhuyung hayang kerana mereka ada pembimbing dan juga guideline untuk membawa mereka bersama-sama menuju ke jalan yang inginkan tu. So, dan yang ketiga, bagaimana dan contoh untuk kita menandingi masalah ini. Yang ketiga adalah kita boleh membina pusat sukan dan gilak bakat mereka ini. Okay? Gilak bakat atlet-atlet muda ini di usia sejak awal lagi. So, dan yang paling penting, tidak juga menggilap ataupun membina pusat-pusat sukan ni di hanya satu tempat saja. Maksudnya kita perlu 14 buah negeri ada di dalam Malaysia. So, kita boleh lakukan bina pusat-pusat sukan itu di serata negeri di Malaysia. So, jadi kita dapat menggilap dan mencari bakat-bakat muda tersebut di serata dan seluruh negara kita. Jadi, tiada siapa pun akan tertindas ataupun tidak dicari. Dan semua orang dan semua atlet muda boleh menampilkan dan menunjukkan bakat-bakat yang terpendam kepada semua masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhafiz bin Jamari dan saya akan menerangkan tentang isu yang kedua, mengapa Malaysia sukar melahirkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Isu kedua ialah kerana masalah pengurusan yang tidak profesional. Mengapa isu ini dikaitkan dengan punca Malaysia sukar untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa? Ini ialah kerana pengurusan adalah sesuatu jawatan yang teramat penting dalam sesebuah induk pasukan. Mereka inilah yang dinamakan sebagai tulang belakang pasukan. Jika tulang belakang pun tidak kukuh, manakan pula badan mampu berdiri. Oleh sebab itu, pengurusan memainkan watak terpenting dalam mendirikan atau menjayakan sesuatu. Jika mereka ini bersikap tidak profesional, bagaimana ingin menjaga atlet-atlet yang jauh lebih profesional? Seterusnya ialah implikasi yang dapat kita lihat jika sesebuah pengurusan itu tidak ditadbir dengan profesional. Antaranya ialah pencapaian dan kemajuan sesebuah pasukan itu tidak akan maju dan berada di kelompok yang sama sahaja setiap masa. Situasi ini dapat kita lihat sendiri di mana ketika pasukan bola sepak Kelantan diambil alih dan ditaja oleh Datuk Seri Vida. Bagaimanakah seorang wanita yang hanya mementingkan penjualan dan pemasaran ingin memegang watak dan jawatan terpenting bagi mendirikan sesebuah pasukan? Cara mengatasi isu ini ialah dengan melantik pengurusan yang jauh lebih profesional di luar sana kerana begitu ramai pengurusan yang profesional dalam induk sukan ini. Cuma hanya belum diberi peluang kerana nama yang tidak terkenal. Selain melantik pengurus profesional di dalam negara, kita juga boleh mengambil pengurus luar yang juga lebih hebat dan profesional berbanding pengurus di dalam negara kita sendiri. Sebagai contoh, kita boleh menjadikan kelab bola sepak Johor iaitu JDT di mana Tunku Mahkota Ismail telah mengambil dan menjawatkan tugas pelatih dan pengurus pasukan kelab bola sepak itu kepada pengurusan yang lebih profesional.
Jelas sekali dalam melantik dan menjawatkan pengurus dalam menguruskan sesuatu induk sukan yang profesional amatlah membuahkan hasil yang jauh lebih baik yang telah pun ditunjukkan oleh kelab bola sepak itu sendiri. Kesimpulannya, perkara seperti ini tidak boleh dibuat main kerana ini melibatkan masa depan negara Malaysia dalam bidang sukan. Oleh itu, haruslah induk-induk sukan di Malaysia melantik dan menjawatkan tugas tersebut kepada individu-individu yang profesional sahaja. Ini bagi menjayakan usaha dalam membina dan melahirkan atlet-atlet Malaysia menjadi bertaraf antarabangsa. Assalamualaikum. Nama saya Nurkia Satina Syafia binti Ahmad Kari dan sekarang saya akan membentangkan kenapa isu dadah dan rasuah juga berkemungkinan kenapa Malaysia tidak dapat melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Siapa yang terlibat dalam isu ini adalah seorang atlet kerana atlet itu tidak dapat berfikir panjang dan malas untuk berusaha, jadi atlet tersebut mengambil langkah yang salah iaitu dengan mengambil dadah. Mengapa atlet mengambil dadah adalah menjadikan tubuh badan mereka menjadikan lebih kuat dan kebal. Kesan daripada isu ini adalah atlet tersebut berkemungkinan atlet tidak dapat melayakkan diri daripada mewakili negara dalam sukan yang akan dipertandingkan. Atlet juga berisiko tinggi dengan disingkirkan daripada menyertai pertandingan sekiranya didapati positif mengambil dadah terlarang melalui ujian yang akan dibuat. Selain itu, isu ini juga dapat memberikan kesan yang negatif ke atas tubuh badan atlet tersebut yang mengambil dadah yang mempunyai bahan terlarang. Penggunaan dadah untuk meningkatkan tahap keupayaan bukan sahaja menyebabkan kesan sampingan yang buruk tetapi boleh membawa maut kepada ahli-ahli sukan tahun demi tahun. Sebelum mengambil sebarang ubat, atlet perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor yang lebih berprofesional, pengawal sukan yang bertauliah jika ingin menyertai acara sukan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Ini adalah kerana terdapat banyak ubat yang boleh membawa kesan terhadap tahap keupayaan seorang atlet negara. Selain itu, siapa pula yang terlibat dengan isu rasuah ini? Berkemungkinan besar jurulatih bagi rasuah kepada pihak pengadil dalam pertandingan. Rasuah dalam sukan bukan hanya berkaitan dengan perolehan dana persatuan dan menggunakan jawatan untuk mendapat suapan rasuah, malah mengatur perlawanan, penyalahgunaan kuasa serta proses dalam membuat sesuatu keputusan juga ditakdirkan sebagai rasuah. Mengapa jurulatih ini memberi rasuah kepada pengadil adalah supaya atlet tersebut mendapat markah yang lebih tinggi ataupun menyuruh pengadil tersebut bersikap tidak adil kepada atlet-atlet dari negara lain. Melihat kepada trend gejala rasuah dalam sukan di Malaysia, kebanyakannya melibatkan aktiviti mengatur perlawanan yang biasanya berlaku apabila pertaruhan dalam sukan semakin berleluasa. Islam memandang setiap insan harus menunaikan hak orang lain ke atas diri mereka sendiri. Juga jurulatih yang memberikan wang ringgit mereka dengan hasrat mendapat publicity meluas mempunyai hak sedemikian ketika dan selepas berlangsungnya pertandingan tersebut. Kesan rasuah ini dapat mencemarkan imej sukan negara, mutu sukan semakin merosot dan kepercayaan peminat sukan juga akan terjejas. Isu rasuah juga dapat menjejaskan atlet sukan seperti hilang kerjaya, jatuh moral dan maruah seorang atlet itu. Jika kesan kepada atlet yang beragama Islam pula, atlet tersebut akan mendapat hukuman di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya kita masuk ke dalam pembincangan cabaran yang pertama, iaitu masalah pandemik COVID-19. Mengapakah masalah pandemik COVID-19 ini berkait rapat? Kerana pada era pandemik ini kita dapat tahu yang bahawa banyak bidang yang terjejas, termasuklah bidang jual beli, kedai makan dan bidang sukan, dan juga pusat beli belah yang terkemuka juga terjejas dan terpaksa ditutup akibat pandemik ini. Dan jika dilihat dari segi sukan,
ramai atlet yang hampir menyerah kalah akibat pandemik ini, dan pihak kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan di mana kesemua orang yang berada di Malaysia, termasuklah atlet-atlet, tidak dapat berlatih dan menyertai apa-apa pertandingan meskipun dalam negara ataupun di luar negara. Mereka hanya dibenarkan untuk berlatih di dalam rumah sahaja, dan implikasinya ialah kita dapat lihat bahawa ramai atlet mengeluh kerana prestasi mereka telah menurun secara mendadak disebabkan pandemik ini dan juga perintah kawalan berkurung. Namun, ini semua juga bagi memastikan tahap kesihatan atlet terjamin dan selamat. Seterusnya, impak kepada Malaysia juga ialah kesemua kejohanan sukan antarabangsa, benua dan kebangsaan juga ditangguhkan ataupun dibatalkan. Jadi dengan ini kita dapat lihat bahawa pandemik COVID-19 ini adalah merupakan salah satu cabaran Malaysia untuk melahirkan atlet berperingkat antarabangsa. Ini juga boleh disebabkan kerana atlet tidak dapat berlatih secara profesional, yang di mana mereka boleh berlatih bersama jurulatih mereka di tempat pusat latihan mereka seperti biasa. Namun dengan adanya perintah kawalan pergerakan, semuanya tidak berhasil. Seperti yang kita tahu juga, seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19 bermula pada awal tahun 2020. Ia juga memberi kesan kepada atlet-atlet muda di mana mereka tidak dapat menunjukkan bakat mereka, serta ramai orang tidak akan dapat melihat bakat dan kebolehan mereka untuk menjadi wakil dan pelapis seterusnya dalam negara Malaysia, untuk menjadi atlet negara Malaysia. Namun pihak kerajaan juga Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan bahawa para atlet boleh berlatih di pusat latihan mereka dengan biasa bersama jurulatih mereka, tetapi dengan syarat bahawa mereka perlulah mengambil 2 dos vaksin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan mereka juga hendaklah memakai pelitup muka sewaktu hendak pergi ke pusat latihan, dan juga mereka perlulah menjaga penjarakan di antara sesama mereka. Baiklah, siapakah yang terlibat di dalam isu ini? Pada pandangan saya, ianya lebih terarah kepada atlet wanita dan juga atlet muda negara kita. Sebagai contoh, pada zaman ini, ramai wanita yang berbakat besar di dalam industri sukan kita. Namun, bakat mereka disia-siakan kerana ketiadaan platform untuk mereka memperlihatkan bakat mereka terhadap dunia luar. Selain itu, kita dapat lihat juga bahawa bakat anak muda jatim Malaysia kita sukar untuk melihatkan bakat yang mereka ada kerana kekurangan akademi yang akan memudahkan laluan masa hadapan mereka di dalam bidang sukan ini. Namun, pihak kerajaan telah pun mengambil satu tindakan yang tepat dengan mengadakan satu akademi bola sepak yang dikenali sebagai Akademi Mutadhari. Ramai anak muda kita telah berjaya melanjutkan kontrak mereka dengan pasukan bola sepak yang terkemuka di Malaysia ini, sebagai contoh Johor Darul Takzim, Selangor dan macam-macam lagi. Okey, mengapa isu ini terjadi? Kita dapat lihat bahawa banyak pertandingan, tidak kira apa juga sukan, mereka lebih menumpukan kepada lelaki dengan alasan mereka supaya pertandingan itu terlihat lebih menarik dan sengit. Namun apa yang mereka tidak lihat, perempuan juga dapat mempamerkan aksi yang terbaik dan dapat mengharumkan nama negara. Sebagai contoh yang paling senang ialah Datuk Nicole Ann David. Beliau telah pun berjaya mengharumkan nama negara kita berapa kali, terlampau banyak, sehingga kan nama Malaysia ini terkenal di pesada dunia. Baiklah, kesan terhadap isu ini. Kesannya, kita akan ketandusan atlet yang bermutu tinggi dan atlet yang bermutu pada masa hadapan.
Kemudian antara yang kita boleh lakukan ialah langkah yang lebih drastik diperlukan untuk berjaya menghasilkan atlet yang bertaraf antarabangsa. Jika ianya berjaya, ianya akan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dan menampakkan Malaysia ialah sebagai negara yang maju dalam bidang sukan. Assalamualaikum, nama saya Nur Kia Satina Syafia binti Ahmad Khairi dan hari ini saya akan membentangkan tentang penutup bagi tajuk kumpulan saya iaitu tentang isu dan cabaran Malaysia untuk melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Apa yang dapat saya kaji dari tajuk tersebut ialah seorang atlet perlu bersifat jujur dan memegang amanah dalam perlawanan atau sesuatu pertandingan. Ini kerana jika seseorang atlet itu menipu dalam pertandingan ataupun perlawanan, atlet tersebut akan dibuang atau dari kata maksud lain, atlet tersebut akan hilang kelayakan diri dari menyertai pertandingan tersebut ataupun bertanding. Selain itu, poin yang kedua adalah tentang pengurusan sukan atau jurulatih perlu lebih mengambil berat tentang atlet dan memberikan tunjuk ajar yang betul dari sudut kefahaman atau menjadi satu teladan yang bagus dan baik kepada atlet-atlet mereka. Ini kerana akan membuatkan atlet tersebut lebih lagi bersemangat untuk mencapai cita-cita mereka sebagai menjadi seorang atlet sukan negara. Seterusnya, poin yang ketiga adalah mengikuti perkembangan-perkembangan persatuan terhadap sukan seperti mengikuti laman web Instagram ataupun Facebook para atlet ataupun persatuan-persatuan sukan kegemaran mereka. Sebagai rakyat yang prihatin juga, perlulah memberi sokongan yang sangat padu kepada atlet negara kita supaya mereka berasa ramai orang yang menghargai kewujudan mereka dalam mewakili sukan-sukan yang dipertandingkan, tidak kira peringkat apa-apa pun sehinggalah mereka ni mempunyai nama untuk mewakili negara Malaysia. Selain itu, terdapat juga isu dalam politik iaitu tentang berlakunya isu politik dalaman terhadap sukan. Oleh kerana ini, sebagai rakyat kita mestilah menunjuk rasa minat terhadap sukan dengan memberikan sokongan. Dan atlet juga perlu menunjukkan rasa minat dalam sukan dengan berlatih bersungguh-sungguh agar tidak berlakunya isu politik dalaman disebabkan sukan. Di samping itu, apa yang saya dapat kaji tentang tajuk kami ini juga, ibu bapa mestilah memberikan pandangan yang positif terhadap atlet supaya tidak berlakunya isu ataupun cabaran tentang kekurangan pelapis muda untuk bermain sukan yang diminati oleh anak-anak mereka sendiri untuk mewakili negara Malaysia. Disebabkan keadaan di negara kita sekarang ini mengalami ancaman wabak COVID-19 yang sangat serius, ini telah menyebabkan atlet sukan tidak dapat berlatih di gym ataupun tempat pusat latihan mereka sendiri. Tetapi mereka juga dapat melakukan senaman ataupun berlatih di dalam kawasan rumah masing-masing untuk mengekalkan lagi stamina mereka pada masa yang akan datang untuk bertanding dengan negara-negara lain. Selain itu, pihak Persatuan Sukan perlulah menyediakan platform dan juga program-program kepada atlet ini kerana untuk menunjukkan tahap prestasi mereka terhadap sukan yang mereka mengambil bahagian dan juga untuk menunjukkan skill-skill yang terpendam oleh atlet yang tidak mewakili negara untuk lebih menaikkan lagi semangat untuk berusaha menjadi yang lebih yakin dan lebih bercita-cita tinggi. Jika seseorang itu telah terpilih untuk mewakili negara kita, ianya perlu seorang atlet itu perlulah menjadi lebih berprofesional seperti tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Ianya akan dapat memberi faedah kepada atlet dan juga dapat menjaga nama baik dan juga mengharumkan nama negara kepada satu dunia. Kata-kata terakhir daripada saya ialah majulah sukan demi negara. Sekian itulah sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.